Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Hari ini kita akan menyambung kembali pengajaran dan pembelajaran kita dalam topik yang seterusnya dalam Sains SVM semester 1. Modul yang kelima yang bertajuk genetik. Bagi modul yang kelima ni, ada 5 lagi standard kandungan yang kita akan pelajari, iaitu pembahagian sel, pewarisan, mutasi, teknologi kejuruteraan genetik dan juga variasi. Pada PDPR kali ini, kita akan mempelajari mengenai pembahagian sel. Di dalam tajuk pembahagian sel ini, diterbahagi lagi kepada 3 topik yang kecil, iaitu kita mesti mengetahui bagaimana untuk menerangkan gen, asid deoksiribonukleik ataupun DNA dan kromosom dalam nukleus. Yang kedua, mesti tahu membanding bezakan di antara mitosis dan meiosis. Dan yang terakhir, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Berdasarkan kepada paparan yang kamu lihat sekarang, bolehkah kamu tentukan yang mana satu adalah nukleus, gen, sel, DNA dan juga kromosom? Okey, so seperti yang ada dalam paparan yang seterusnya, yang pertama itu adalah sel. Ini adalah sel yang warna biru ini. Dan di dalam sel itu ada nukleus. Yang bentuk seperti rama-rama ini adalah kromosom. Yang bentuk panjang warna hijau ini adalah DNA. Dan di dalam DNA itu ada gen. Sebenarnya, dalam semua hidupan yang ada di dunia ini, mestilah terdiri daripada sel-sel yang hidup. Sel-sel yang hidup ini telah dikontrol ataupun dikawal oleh satu pusat kawalan yang kita panggilkan sebagai nukleus. Jadi kalau kamu tengok dekat gambar raja ini, okey, satu sel yang hidup mengandungi nukleus. Kebiasaannya berada di tengah-tengah. Kalau kita zoom lagi ke dalam tengah-tengah nukleus itu, ada banyak kromosom yang ada dalam nukleus tersebut. Okey, kromosom ini adalah struktur berupa berbenang halus. Dia terdiri daripada berbenang halus, sangat halus yang seperti rama-rama yang kamu lihat kat sini. So, itu adalah kromosom. Dalam kromosom itu, bila kita zoom lagi ke dalam kromosom itu, dia ada DNA. DNA itu adalah nukleotida yang berbentuk helix ganda 2. Inilah yang garisan yang warna hijau ni. So, ini adalah DNA. Okay, dia bentuk helix ganda 2 ni, bentuk yang macam inilah. Dalam DNA itu sendiri adalah gen. Gen itu adalah kita panggil sebagai satu unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Apa ciri-ciri individu? Contoh, warna mata, warna kulit, bentuk cuping telinga, kebolehan menggulung lidah atau tidak, ketinggian, berat badan. So, itu adalah contoh unit-unit asas pewarisan. Di dalam satu DNA ini, ada lebih kurang 200 hingga 300 gen, iaitu unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Jadi, kita mesti mempelajari dengan lebih lanjut apakah struktur kromosom. Kenapa kita kena belajar pasal struktur kromosom? Kerana selepas ini kita akan mempelajari mengenai mitosis dan meiosis, yang mana itu adalah pembahagian sel. Kalau kamu tengok kepada gambar raja yang ada ni, okey, yang bentuk seperti rama-rama iaitu berbenang halus ini kita panggil sebagai kromosom. Dan tadi kita baru terangkan kepada awak. Satu kromatik ini adalah yang sebelah kiri kita panggil satu kromatik, yang sebelah kanan ini juga dipanggil satu kromatik. Kalau kita mengambil kira daripada belah yang kat bawah ni, ini dipanggil sebagai kromatik kembar. Ini kromatik kembar, yang di atas ini juga kromatik kembar. Setiap kromatik ini dipegang oleh satu titik yang tengah-tengah ini yang dipanggil sebagai sentroma. Okey, ini adalah kromatik, keseluruhan ini adalah kromosom. Kalau kita ambil kira satu kromatik ini, kita tunjukkan ke sebelah sini. Ini yang saya beritahu kepada awak tadi, iaitu dalam setiap kromosom ada gen-gen yang memprogramkan unit-unit asas pewarisan bagi seseorang manusia. Kat sini contohnya warna kulit, warna rambut dan yang lain-lain. So sebenarnya ini gen warna kulit, ini gen warna rambut. So yang lain-lain tu unit-unit pewarisan yang lain lah. Okey. So apa kaitan antara kromosom, DNA dan gen? Okey, setiap manusia ataupun spesies yang normal di dunia ini mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Okey, bila saya kata tetap, maknanya nilai kromosom itu adalah sama. Boleh jadi ke tak sama? Ya, boleh. Maknanya orang ataupun manusia yang mempunyai kromosom yang tidak normal
dia mempunyai bilangan kromosom yang kurang atau lebih daripada 46. Kalau kita yang normal ini, kita hanya mempunyai 46 kromosom sahaja. Ya, memang ada manusia yang tidak normal. Itu kita akan belajar dalam tajuk yang seterusnya nanti. Jadi, setiap kromosom yang wujud ni, awak kena faham bahawasanya kromosom itu yang berbentuk macam X ataupun macam rama-rama tadi. Dia berwujud secara berpasangan. Keseluruhannya dia ada 46. Jadi, bila kita nak pasangkan dia, dia hanya ada 23 pasang kromosom homolog. Itu dipanggil sebagai pasangan lah. Okey, setiap kromosom ini wujud secara berpasangan. Bila berpasangan, bentuk dan saiznya juga adalah sama. Itu yang kita panggil sebagai kromosom homolog. Ada 23 kromosom homolog, itu berpasang-pasang. Jumlah keseluruhan adalah 46. Setiap susunan kromosom homolog ini juga dipanggil sebagai kariotip. Okey, kromosom normal ada 46. Ada 23 pasang kromosom homolog yang juga dipanggil sebagai kariotip. Dalam sel manusia, kita ada dua jenis kromosom, iaitu kromosom autosom dan juga kromosom seks. Apa beza antara kedua kromosom ini? Kromosom autosom adalah kromosom yang membawa gen yang mengawal sifat manusia selain daripada jantina. Bila saya cakap selain daripada jantina, contoh warna mata, boleh gulung atau tidak, jenis darah, bentuk cuping telinga, ketinggian berat badan. So, itu adalah contoh kromosom autosom. Maknanya, kromosom yang mengawal jantina seseorang manusia itu adalah dipanggil sebagai kromosom seks. Okey? So, ada dua jenis kromosom. Kena tahu Ini adalah contoh kariotip lelaki dan juga kariotip perempuan. Kalau awak tengok dekat sini, tadi saya dah bagi tahu dengan awak semua bahawa kita ada 46 kromosom yang normal. Okey, ini adalah kariotip manusia yang normal. Cuba awak tengok, saya tunjuk dengan lelaki punya lah ya. Lelaki punya kromosom ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Sebab sini ada 5 pasang. Nombor yang 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah pasang. Kita panggil kromosom homolog. Jadi sebenarnya dekat sini ada 23. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maknanya ada 23 pasang kromosom homolog yang mana ada 46 kromosom. Sama juga seperti perempuan. Perempuan juga yang normal ada 46 kromosom yang mana mempunyai 23 kromosom homolog. Cuba tengok kepada kromosom yang ke-23. Pasangan kromosom yang ke-23. Tengok yang lelaki punya dan yang perempuan punya ada perbezaan. Kalau kita tengok secara mata kasar, dekat sini, tadi kita dah cakap bahawasanya kromosom dia kena sama kan? Dia kena sama jenis, sama bentuk, sama saiz. Tetapi dalam kariotip lelaki, dia punya bentuk, saiz tidak sama. Berbanding dengan perempuan, kromosom homolognya adalah sama. Jadi di sinilah yang menentukan di antara jantina manusia itu sama ada lelaki atau perempuan. Okey, jadi inilah yang kita panggil sebagai XY. X tu rupa macam kromosom tu lah, X lah kan. Yang Y tu maknanya dia tak ada yang kat belakang tu. So itu kita anggap dia sebagai Y. So ini adalah kariotip lelaki. Itu yang kalau lelaki, awak kena tahulah bahawasanya awak semua 30 orang awak ni, awak punya kariotip manusia awak adalah seperti yang sebelah kiri. Takkan sebelah kanan. Sebelah kanan inilah saya punya dan mak awak ataupun adik perempuan awak. Itu contohnya lah. So akan ada beza dekat kromosom homolog yang ke-23 bezanya. Okay. So kromosom yang lain ni pasal apa pula? Kromosom yang lain ni pasal unit pewarisan yang lain lah. Macam tadi kita cakap warna rambut, ketinggian, berat badan, warna mata. Belum dah tidak. So ini yang unit sifat-sifat yang lain selain daripada jantina. Jantina kena tengok pada kromosom homolog ke-23. Okay? So kita mendalami lagi mengenai kromosom manusia. Kita dah bagi tahu tadi dengan awak bahawasanya kalau perempuan XX, lelaki adalah XY, yang mana kromosom homolog ke-23 bagi perempuan adalah sama, lelaki dia ada beza lah XY. Jadi dalam kromosom manusia yang normal ada
ada 23 pasang kromosom homolog yang mana akan ada 46 jumlah kromosom. Yang mana satu pasang kromosom seks itu adalah untuk menentukan jantina. Kan kita cakap kita ada dua jenis kromosom kan? Satu kromosom autosom, satu kromosom seks. Jadi kromosom seks ni hanya ada satu pasang saja untuk tentukan jantina. Maknanya kita ada 23 tolak dengan satu, so kita ada 22. Jadi 22 ini adalah kromosom autosom yang mana menentukan ciri-ciri ataupun sifat manusia yang lain. Okay. Dalam satu pasang kromosom seks itu dia akan menentukan jantina sama ada X ataupun Y. Kalaulah pasang kromosom itu adalah X, so dia adalah perempuan. Kalau dia dapat yang Y, dia adalah lelaki. Okay. So 22 pasang autosom yang lain tu pula menentukan sifat-sifat yang selain daripada jantina. Yang seperti saya tunjuk dekat sini lah dan yang saya sebut tadi. Okey, jadi bermakna sekarang dalam topik pembahagian sel, kita dah mempelajari mengenai gen, DNA, sel, kromosom, jenis kromosom, kromosom manusia dan yang lain-lain. Sekarang kita akan mempelajari mengenai apa itu mitosis dan juga meiosis. Ingat balik pasal kromosom yang kita belajar tadi. Okey, so sekarang kita nak mempelajari mengenai pembahagian sel yang terbahagi kepada dua jenis, iaitu mitosis dan meiosis. Dalam tajuk ini kita akan banyak menyebut mengenai kromosom yang kita bincangkan tadi. Ingat balik kromosom yang kita bincangkan tadi secara normal ada 46, yang mana ada total 23 pasang, 22 pasang menentukan sifat-sifat lain, yang satu pasang untuk menentukan jantina, iaitu kromosom seks. Yang lain itu adalah kromosom autosom. Jadi, apakah mitosis, apakah meiosis? Mitosis ini berlaku dalam sel soma. Sel soma manusia, kalau dalam manusia kita panggil sel soma, apa-apa sel lah yang penting sel soma, dan juga tisu meristem untuk tumbuhan. Yang mana di sini dia akan menghasilkan dua sel anak. Okey. So, bilangan kromosom sel anak akan sama dengan sel induk. Kita ingat balik tadi, kita belajar ada berapa pasang kromosom? Kalau ada 46 induk, maknanya anak dia juga akan dapat, sel anak juga akan dapat 46 kromosom. Okey, bila jumlah kromosom itu adalah sama, bermakna kandungan genetik sel anak itu akan sama dengan sel induk. Dan di sini, tiada pindah silang berlaku. Berbeza dengan meiosis. Meiosis pula berlaku dalam organ pembiakan manusia. Kalau manusia, organ pembiakan manusia ada dua jenis, iaitu testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Itu kalau dalam manusia. Dalam tumbuhan pula, dia berlaku juga dalam organ pembiakan tumbuhan yang dinamakan sebagai enter dan juga ovari. Dalam meiosis ini, dia berbeza dengan mitosis. Kalau mitosis, dia akan menghasilkan dua sel anak. Berbeza dengan meiosis, dia akan menghasilkan sel anak. Okey, dia ada beza kat situ. Jadi bermakna apabila menghasilkan 4 sel anak, bilangan kromosom sel anak itu confirmlah tidak sama dengan sel induk. Okey, jadi kandungan genetik dia juga mestilah tidak sama dengan sel induk. Kenapa perkara ini berlaku? Terdapatnya pindah silang berlaku. Kita akan pelajari apa yang berlaku, apa benda pindah silang tu sebenarnya. Okey. So, kita akan pergi kepada peringkat mitosis dahulu. Okey. Ingat balik mitosis dengan meiosis, dia ada perbezaan. Dalam mitosis ada 4 peringkat yang berlaku. Pertama, profasa, kedua metafasa, ketiga anafasa dan diikuti dengan peringkat yang terakhir adalah telofasa. Kita pergi satu persatu kepada setiap peringkat ini. Dalam profasa, okey, awak tengok sini. Yang bentuk rama-rama ni, ini adalah kromosom lah. Dalam peringkat profasa, kromosom ini akan memendek dan menebal, dia akan jelas kelihatan. Ini dalam peringkat yang pertama. Yang ni adalah yang putus-putus ni adalah membran nukleus, ini kromosom, yang tengah-tengah yang mengikat setiap kromatik itu adalah sentroma. Selepas proses ataupun peringkat profasa, mitosis seterusnya akan pergi kepada peringkat metafasa. Mana semua kromosom ini akan tersusun cantik di satah khatulistiwa. Maknanya dia beratur kemas. Ini kita panggil sebagai satah khatulistiwa. Yang garisan ini sudah menjadi jentian gelendong. Dapat daripada sinilah dia menjadi jentian gelendong. Mana membran nukleus dah hilang, dah tidak kelihatan. Okey, seterusnya pada peringkat yang ketiga iaitu anafasa.
Sentroma membahagi dua. Sentroma yang tengah-tengah yang memegang kromatik tadi, dia akan membahagi dua. Yang mana setiap kromatik kembar akan berpisah ke kutub yang berlainan. Okey, mula-mula pendek, menebal, clear, lepas tu beratur di khatulistiwa, satah khatulistiwa, lepas tu akan berpisah ke kutub yang berlainan. Apabila berpisah pada peringkat yang terakhir iaitu telofasa, membran nukleus tadi yang lenyap pada profasa tadi, dia akan terbentuk semula. Okey, akan terbentuk semula. Sitoplasma iaitu yang di luar ini akan membahagi kepada dua. Dan seterusnya di sini, masih lagi telofasa ya. Lama-lama apabila mitosis ini hendak berakhir, dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk akan terbentuk. So, awak perhatikan di sini. Dia akan membentuk sel yang baru. Maknanya daripada satu induk tadi akan menghasilkan dua sel anak. Di sini tiada perubahan bilangan kromosom. Maknanya di sini 46, contoh sini pun 46, sini pun 46. Tapi dalam kes ini awak tengok ada berapa kromosom? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kromosom bermakna sini pun ada 4, sini juga ada 4. So itulah yang dinamakan peringkat dalam proses mitosis. Ini adalah mitosis. Kita tengok pula macam mana peringkat dalam proses meiosis. Ingat profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Pendek, profasa, pendek, kelihatan jelas, menebal. Metafasa tersusun di khatulistiwa. Anafasa, kromatik berpisah ke kutub berlainan. Telofasa, sitoplasma terbahagi kepada dua. Kita pergi kepada peringkat dalam meiosis pula. Kalau kamu perasan dekat sini, meiosis ini dia membahagi juga, tapi dia membahagi sebanyak 2 kali. Maknanya dia ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jangan khawatir kerana nama peringkat itu adalah sama macam peringkat mitosis. Cuma dia ada sedikit perbezaan pada peringkat profasa. Cuba tengok pada profasa 1. Maknanya 1111 ni maknanya dia peringkat yang pertama lah. Maknanya ada yang kedua? Yes, ada yang kedua. Pada peringkat profasa yang pertama, okey, kita ada satu induk. Ini sel yang lain kita anggapkan ini kalau meiosis. Dalam meiosis, kromosom juga akan memendek dan juga menebal dan dia akan jelas kelihatan. Sama macam profasa dekat mitosis tadi. Tapi di sini berlaku pindah silang. Apa yang dinamakan sebagai pindah silang ni? Pindah silang ni adalah pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Dia tukar maklumat. Dalam mitosis tak ada tukar-tukar maklumat. Dalam meiosis 1 dia ada pertukaran maklumat. Dia transfer maklumat. Dalam profasa 1 untuk meiosis. Okey, selepas pemindahan maklumat berlaku, pergi kepada peringkat yang kedua iaitu metafasa 1. Yang mana metafasa 1 kromosom homolog ini akan tersusun di satah khatulistiwa. Sama macam yang tadi. Dan juntian gelendong akan melekat pada sentroma yang untuk memegang kromatik tersebutlah. Jadi kalau awak perasan dekat sini, kat sini ada pertukaran maklumat, sini ada pertukaran maklumat, transfer maklumat dan dia dah jadi lain. Dia dah tak jadi macam asal. Sepatutnya asal ni ada 2 warna purple, 2 warna putih kan. Ini putih tapi ada purple sikit, lepas tu purple sikit ada putih. Dia dah tak sama macam induk. Ini yang dicakapkan tadi, sel anak tak sama dengan sel induk. Sebab ada pindah silang berlaku iaitu pemindahan maklumat genetik. Okey, yang ketiga, macam tadi jugalah mitosis tadi. Bila dah susun cantik dekat satah khatulistiwa, dia akan berpisah. Kromatik kembar itu akan berpisah ke kutub yang bertentangan. Sama je proses dia. Berpisah, bila dah berpisah telofasa yang terakhir untuk meiosis 1, dia akan sitoplasma itu akan membahagi secara sama rata iaitu 2. Dan proses meiosis 1 tamat. Tapi untuk meiosis ini dia ada kedua pula. Sambung pula. Yang tadi kalau awak perasan, dia dah menghasilkan 2 sel anak. Meiosis 1. Okey, cuba tengok ni. Meiosis 1 dia dah hasilkan 2 sel anak. So dia akan pergi kepada peringkat meiosis yang 2 iaitu profasa 2. Jadi di sini jentian gelendong mula terbentuk.
sama macam tadi, tetapi di sini dah tak ada lagi transfer maklumat ataupun pindah silang. Pindah silang hanya berlaku pada profasa 1 dalam meiosis. Okey, lepas tu prosedur lebih kurang sama je. Lepas gentian gelendong mula terbentuk, pada metafasa kedua, kromosom itu akan susun cantik pada strata khatulistiwa, yang mana gentian gelendong itu akan melekat pada sentroma yang tengah-tengah tu. Apa yang berlaku dalam anafasa kedua, seperti biasa, pasangan kromatik itu akan berpisah ke kutub yang bertentangan. Okey, dia akan berpisah ke kutub bertentangan, dan pada telofasa yang kedua, 4 sel anak yang tidak seiras ataupun kita panggil sebagai gamet dan mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada bilangan kromosom induk akan terbentuk. Itulah dia terbahagi lagi. Maknanya yang asal tadi, mula-mula profasa 1 tu dia akan menghasilkan 2 sel anak kan. Ni sel anak tadi, dia dah hasilkan 2. So bila dia go through balik proses meiosis yang kedua, dia akan hasilkan lagi 2. Yang satu lagi pun akan hasilkan 2. Itulah kan ada 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Asalnya tadi daripada 1. Jadi adakah bilangan kromosom dia sama? Tak sama. Dia akan mempunyai separuh daripada bilangan kromosom. Jadi maknanya kalau ada 46 bilangan kromosom, maknanya setiap satu sel anak ni hanya ada separuh saja. Maknanya ni dah ada 23, ni ada 23, ni ada 23, ni ada 23. Maksudnya macam itulah. Dia akan ada separuh, dia tak akan sama macam mitosis. Ingat mitosis sama, meiosis separuh. Dia punya kandungan kromosom berbanding dengan sel induk. So di sini saya letakkan persamaan dan perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis ni kedua-duanya adalah pembahagian sel. Maknanya sel itu boleh dibahagi-bahagikan dengan berlakunya replikasi kepada DNA. Maknanya DNA itu kita jadi double ke, jadi separuh ke. Itu maksudnya lah untuk persamaan di antara mitosis dan meiosis. Walau bagaimanapun perlu diingat mitosis dan meiosis ada banyak perbezaan. Perbezaannya adalah yang berwarna kuning tu. Pertama, meiosis berlaku di sel pembiakan. Sel pembiakan tumbuhan ataupun manusia. Kalau tumbuhan dekat enter atau ovari, kalau dalam manusia dalam ovari ataupun testis. Testis lelaki, ovari adalah perempuan. Berbanding kepada mitosis, dia berlaku di sel soma. Maknanya apa-apa sel yang ada dalam badan kita ni dipanggil sel soma kecuali sel yang ada ovari dan juga testis. Itu dipanggil sel pembiakan. Okey, lepas tu kita dah pelajari tadi dalam mitosis dia akan hasilkan 2 sel anak, berbanding dengan meiosis akan hasilkan 4 sel anak. Tiada pindah silang yang berlaku dalam mitosis, that's why dia punya bilangan kromosom induk dan anak adalah sama. Tetapi dalam meiosis ada pindah silang. Okey, ada pindah silang. Itulah sebabnya sel anak berbeza dari segi genetik dan bilangan kromosom juga. Apabila adanya perbezaan genetik daripada induk kepada kromosom, maknanya ada beza lah kan. Itu yang kita panggil sebagai ada variasi, ada beza. Maknanya awak fikir mak awak dengan ayah awak orang yang berbeza. Okey, dapat awak tak akan dapat ciri yang betul-betul sama macam ayah awak. Awak akan ambil separuh daripada ayah awak, separuh daripada mak awak. So itu yang kita panggil sebagai variasi. Okey. Tapi dalam mitosis tak ada variasi. Contoh kalau kita luka, kita jatuh ke, kita luka, lepas tu dia akan jadi kudis semua tu kan. Lepas tu nanti awak akan dapat kulit awak yang asal semula. So itu adalah mitosis. Jadi dia akan sama, dia tak tiba-tiba awak dapat kulit awak warna kuning ke, warna merah ke tak. Awak akan dapat benda yang sama. So itu maknanya tiada variasi. Okey. So, seperti yang saya ulang tadi, sekali lagi, bilangan kromosom induk dengan anak adalah sama untuk mitosis, iaitu 46, kalau 46. Tapi dalam meiosis, dia adalah separuh. Maknanya kalau induk 46, maknanya 46, anak itu akan dapat separuh saja, iaitu 23. Okey. So kita dah tamat untuk membanding dan membezakan antara mitosis dan meiosis. Awak jangan pula fikir yang awak hanya ada 23 je. Ayah awak ada 46, awak ada 23. Tak. Kita akan pelajari benda tu nanti dalam tajuk pewarisan dan yang seterusnya. So sekarang ni kita kena
pergi kepada topik yang terakhir, iaitu mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Kenapa kita kena tahu pasal mitosis dan meiosis ni? Apa kepentingannya kepada kehidupan manusia dan juga tumbuhan? Okey, so kedua-duanya adalah perlu dan kedua-duanya ada kepentingan. Dalam mitosis, okey, kita pergi kepada kepentingan mitosis dahulu, yang mana ia berguna dalam pembiakan aseks bagi sesetengah organisma seperti ameba untuk membiak. Maknanya ameba ni dia tak perlukan pasangan, dia sendiri-sendiri boleh membahagikan dan dia akan dapat rupa yang sama daripada yang asal, iaitu induknya. Itu adalah kepentingan mitosis kepada mikroorganisma seperti ameba. Selain daripada itu, mitosis juga boleh menggantikan sel-sel yang rosak ataupun mati jika kita luka ataupun tercedera. Di samping itu, dari segi pada tumbuhan pula, ia boleh membantu pertumbuhan pada hujung akar tumbuhan itu supaya dia boleh bertambah. Maknanya kalau kita potong akar tumbuhan tu, nanti dia akan membahagi lagi. Dia akan berlaku lagi proses mitosis, akan jadi akar yang samalah. Itu maksudnya. Tapi dari segi meiosis pula, kenapa meiosis ni penting? Meiosis penting untuk penghasilan gamet, ovum dan sperma. Kalaulah meiosis tiada, tak adalah ovum, tak adalah sperma. Kalau ovum tak ada, sperma tak ada, maknanya tak adalah manusia kat muka bumi ni. Dan kita pun tak tahu macam mana lelaki ataupun perempuan. So itu adalah kepentingan mitosis dan meiosis dalam kehidupan kita. Ni dari segi manusia lah. Kalau daripada segi tumbuhan, tadilah dia punya organ pembiakan adalah seperti enter dan juga ovari. Dia pun ada juga perempuan dan lelaki lah dalam tumbuhan. Okay. So secara tidak langsung kita dah mempelajari mengenai pembahagian sel ketiga-tiga benda ini. Mesti ingat apa itu gen, apa itu DNA dan juga kromosom dan nukleus, ia saling berkait rapat. Dia macam sama tapi tak serupa. Kita kena ingat kita punya badan ada banyak sel. Dalam sel itu dipegang oleh satu kontrol, iaitu dinamakan sebagai nukleus. Dalam nukleus kita zoom lagi ke dalam tengah itu, kita akan nampak kromosom. Kromosom tu yang bentuk seperti rama-rama, yang mana dia adalah berbenang halus. Small part of the chromosome tu kita zoom lagi ke dalam, kita akan nampak DNA. Okay? So dalam DNA tu sendiri, yang bentuk seperti helix tu, helix ganda dua, yang panjang warna hijau, dia adalah sejenis nukleotida ataupun protein, yang mana dia akan memegang banyak gen. So gen itu adalah unit asas pewarisan manusia. Manusia ataupun tumbuhan ataupun haiwan lah. Yang mana dalam setiap DNA itu ada sekitar 200 hingga 300 unit asas pewarisan yang dipanggil sebagai gen. So kita kena tahu perkaitan tu lah. Okay, yang kedua, kita kena tahu juga pembahagian sel ini terbagi kepada dua, iaitu mitosis dan meiosis. Sel boleh membahagi ikutlah mitosis ataupun meiosis. Dan juga kita kena ingat apakah kepentingan mitosis dan meiosis kepada kehidupan manusia. Ingat juga bilangan kromosom untuk manusia yang normal adalah 46. Yang mana itu menunjukkan ada 23 pasang kromosom homolog. Yang mana juga ingat kembali 23 pasang kromosom homolog itu 22 adalah kromosom autosom yang membawa gen sifat-sifat kita, dan lagi satu pasang kromosom seks itu adalah yang memegang gen jantina kita. So jangan confuse, pastikan anda tidak keliru. Okey, so sampai sini saja sesi PDPR kita mengenai pembahagian sel dalam tajuk genetik. Cikgu harap tolong siapkan tugasan yang diberikan seperti yang kita dah cakap dalam grup WhatsApp. Jangan lupa kuis dan jangan lupa modul lawak untuk disiapkan. Link seterusnya cikgu akan bagi selepas ini. Okay, Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.